Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur pertama-tamanya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu ini. Kita dah berada pada tahun baru 1443 Hijrah, kan? Jadi bermakna umur kita mungkin ada sebahagian kata bertambah, ada sebahagian kata berkurang. Yang penting ialah kita sentiasa bersiap siaga dengan amal sebaik-baik bekal ataupun amalan untuk kita bawa, kerana kita boleh pada bila-bila masa dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah taala, seperti biasa majlis ilmu kita ini wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui streaman audio, Zoom dan juga Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, malam ini kita masuk siri 37, bermakna insya-Allah kita akan bincang ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35 berkenaan dengan ya ayyuhallazina amanu. Baik. Yang dapat diberikan tema ataupun tajuknya adalah larangan murtad dan penjelasan sifat-sifat allazina amanu, orang yang beriman. Baik. Ayat ini mengenai seruan kepada allazina amanu, kepada orang beriman, orang yang murtad ataupun keluar agama setelah mereka menerima Islam. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, man yartadda minkum, siapa antara kamu yang murtad. Irtadda ni maknanya yang murtad, minkum daripada kamu, siapa antara kamu yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah yuhibbuhum, mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka juga mencintai Allah. Okey, azillatin 'alal mu'minin, yang mana kaum tu azillatin 'alal mu'minin, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, a'izzatin 'alal kafirin, namun mereka keras dan tegas kepada orang yang kafir. Yujahid, antara sifat dia yang ketiga ialah yujahiduna fi sabilillah. Ini yang keempat lah. Mereka berjihad atau berjuang fi sabilillah, wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha, itulah kurnia atau kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha wasi', maha
meluas pemberiannya, alim lagi maha mengetahui. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 54. Baik. Kita baca ayat dan juga terjemahan tadi, maka kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada allazina amanu, orang yang beriman. Siapa mereka ni? Kita kena tengok kan, sebab surah ini dan juga ayat ini kita maklum apabila bermula dengan allazina amanu, artinya ditujukan kepada orang yang beriman, iaitu orang Islam yang berada di Madinah. Yang berada di Madinah, kan? Baik, jadi seruan kepada allazina amanu, golongan yang peluk Islam kemudiannya murtad. Yakni keluar daripada Islam kerana dalam kerana ada ni kan, kerana iman dalam hati mereka tidak kuat. Tuan-tuan, biasanya kalau kita bacalah dari sudut sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam zaman awal, kan, zaman Mekah dengan cobaan dia, dengan ujian dia, dan zaman di Madinah pun sama, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk kerajaan, mendapat sokongan padu, tetapi masih mendapat tentangan daripada kaum Yahudi. Sebagaimana yang kita bincangkan dalam ayat-ayat yang terdahulu, kan. Jadi orang Yahudi ni ada yang memeterai perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenali sebagai piagam Madinah, dan ada yang tidak. Tak semua. Jadi duduk dalam keadaan Madinah ini pun bukanlah sebagai suatu pemerintahan yang aman damai. Ibarat kata kita ni boleh tidur lena, tak, kan? Kerana di sekeliling Nabi itu, maksudnya dalam Madinah itu sendiri dan di luar, apatah lagi di luar, terdapat begitu ramai musuh, baik dalam kalangan, musuh dalam selimut, ataupun juga di luar, maknanya yang bukan Islam. Jadi yang ni dan kita juga maklum, mereka peluk Islam atas pelbagai sebab dan faktor, kan? Jadi mereka peluk Islam, okey, ada yang kuat, ada yang imannya lemah. Yang ini yang golongan yang lemah iman. Baik. Kita balik kepada perkataan asal riddah. Kan yang disebutkan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Man ini sesiapa, kan? Yartadda, daripada perkataan irtadda, kata dasarnya yartaddu, irtidad, kan? Perkataan yartaddu, kan? Ataupun fa'il madinya irtadda. Okey, asal-asalnya sebab bahasa Arab ni dia bermula daripada 3 huruf, kan? Radada. Kan radada di sini, okey, radda. Jadi perkataan riddah itu yang maknanya murtad berasal daripada perkataan ataupun kata kerja verb radda. Radda, okey, dengan antara makna ialah kembali ataupun berpaling dari suatu kepada suatu yang lain. Daripada kanan ke kiri lah, contohlah, kan, ataupun kiri ke kanan. Baik, secara terminologi ataupun secara istilahnya ialah riddah, ataupun bahasa kita ni, bahasa bagi kita orang Melayu, kita lebih biasa menggunakan istilah murtad. Kan, walhal murtad itu merujuk kepada manusia. Merujuk kepada manusia yang keluar daripada agama. Adapun perbuatan meninggalkan agama ataupun keluar daripada agama itu dipanggil riddah. Kan? Baik, jadi secara istilahnya ataupun terminologinya, perkataan riddah ini ialah meninggalkan keimanan dan balik semula kepada kekufuran. Kan? Jadi tinggalkan iman, balik semula kepada kufur. Balik semula kepada kufur ataupun kepercayaan asal sebelum mereka menerima Islam. Kalau orang Yahudi, maka dia akan balik semula kepada agama Yahudi. Kalau yang Kristian, balik kepada Kristian, dan yang agama Wasani ni, kan,
sama ada Arab Mekah ke maupun di Madinah ni, mereka akan balik semula kepada agama Wasani, agama yang menyembah berhala. Baik, dalam Al-Quran, perkataan ridah ini tadilah kita sebut okey ada 57 ayat dalam 30 surah, dan kita pun tidak teliti satu-satulah kerana konsep perbincangan kita dalam ayat ya ayyuhallazina amanu ini adalah kita secara urutan ayat. Kan urutan ayat lepas ni ayat 57 kan, yang minggu lepas ayat 51, kerana yang ada bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Mungkin kalau yang dekat-dekat ni misalnya antara ayat ini dapat kita lihat pertautan antara ayat 54 ini dengan ayat yang terdahulu ataupun 51. Baik, selain menggunakan perkataan ridah, Al-Quran juga menggunakan frasa kafaru ba'da imanihim. Kafaru maknanya mereka telah kufur ba'da selepas imanihim, keimanan mereka. Kan? Jadi terjemahan secara mudahnya ialah kafir atau kufur setelah beriman. Kalau kafir ini merujuk kepada manusia, kalau kufur itu merujuk kepada sifat ingkar tadi ataupun sikap sifat manusia yang tertutup daripada menerima hidayah. Baik, kafir setelah beriman atau juga perpindahan agama Islam kepada agama lain. Dan ayat-ayat ini secara zahirnya dia tidak menggunakan terma murtad sebagaimana yang kita gunakan dalam bahasa Melayu lah. Dalam masyarakat kita guna istilah murtad kan. Dalam bahasa Arab kepada ridah, mereka menggunakan ridah, dan yang kedua ialah dari sudut kafaru ba'da imanihim, mereka kufur setelah mereka beriman. Baik. Namun bila kita faham ini, tetapi secara tersirat menunjukkan makna murtad, mereka kufur setelah mereka beriman. Kalau nak cari tak ada pun, memanglah Tuhan tak sebut pun kan. Tapi bila kita faham orang yang kufur setelah mereka beriman, maka itulah yang dimaksudkan dengan ridah ataupun murtad. Ada beberapa ayat ini tuan-tuan, dalam surah Al-Imran ayat 86, 90 dan 106, dalam surah An-Nisa ayat 137, dalam surah Al-Maidah pun kita boleh refer pada ayat yang kelima dan juga yang 12, surah An-Nahlu ayat 106 dan surah An-Nur ayat 55. Baik. Jadi ini juga sebagai sampel lah. Kita ambil satu sampel tafsiran Imam Al-Qurtubi. Kan, biasa kita guna tafsir Ibn Katsir ataupun Ibn Jarir At-Tabari. Kan? Jadi Imam Al-Qurtubi juga antara ulama besar dalam bidang tafsir. Baik, dalam tafsir dia, dia kata makna murtad dalam ayat may yartadda minkum andi ni ada dua. Terbagi kepada dua. Yang pertama ialah meninggalkan dan keluar dari syariat Islam. Tinggalkan dan keluar dari syariat Islam, kemudian meninggalkan dan menentang kewajipan zakat. Jadi ada yang meninggalkan dan keluar, dan ada yang dia terima, masih lagi terima, tapi yang dia tentang ialah zakat sahaja. Ini kita akan tengok selepas inilah, ada detail sedikit. Baik. Jadi Imam Al-Qurtubi ada menjelaskan lagi ayat ini dia ada hubung kait dengan ayat yang sebelumnya. Pada sebentar tadi disebutkan ayat 51 kan. Saya tak bacalah ayat tadi tak. Jadi yang kita dah bincangkan pada minggu yang terdahulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai wali, pelindung, pembimbing, kawan rapat, sekutu ataupun apa juga istilah yang menunjukkan kebergantungan harap sepenuhnya orang Islam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kerana apa tuan-tuan? Faktor masa tu kan, faktor masa tu mungkin yang
attend kelas pada minggu lepas, ingat lagi bahawa suasana ataupun kita panggil geopolitik lah, kan, istilah yang agak canggih. Jadi umat Islam di peringkat awalnya lemah memerlukan kepada sokongan orang yang tidak beriman. Sebagaimana Nabi SAW meterai perjanjian damai dan akhirnya menggubal piagam Madinah, kan, dengan golongan ataupun kabilah Yahudi, 3 kabilah Yahudi yang dimuatkan di dalam piagam Madinah tadi, kan, 44 fasa yang menyentuh secara jelas disebutkan satu persatu kabilah-kabilah Yahudi, manakala 43 fasa berkenaan dengan umat Islam. Baik, jadi maka pada ayat 54 ini Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan bahawa sekiranya larangan itu dilanggar, maka pelakunya akan jatuh dalam murtad. Maknanya pelakunya akan jadi murtad. Kalau ayat yang terdahulu, kan, menjadi ingatan supaya kepada umat Islam di Madinah pada masa itu, apa jua pun jangan kamu sekali-kali ambil orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai kawan rapat, sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pemimpin kamu, kerana masih lagi ada umat Islam yang mampu membantu kamu dan seumpamanya. Baik. Jadi, orang yang terdapat dalam seruan ini, merupakan salah satu mukjizat Al-Quran dan Nabi SAW. Kalau kita baca balik, tuan-tuan, kita imbas balik, ya ayyuhallazina amanu, man yartadda minkum an dini, siapa yang bahasa mudah kita panggil murtad lah, kan, dalam kalangan kamu, siapa yang keluar daripada agamanya, kan, dalam kalangan kamu, fasaufa. Maka perkataan saufa ini juga menarik minat perbincangan para ulama tafsir ni. Maka saufa akan, kan, Allah sebutkan maka Allah akan, kan, maka Allah akan apa? Ya'tillahu biqaumin, Allah akan bawa datang satu kaum yang yuhibbuhum, mereka suka, mereka cinta kepada Allah, dan wa yuhibbunah, kan, yang pertama Allah suka, cinta kepada mereka, dan pada masa yang sama wa yuhibbunah, dan kaum itu juga yuhibbunah, suka, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saufa, akan, kan. Jadi benda ni tak berlaku lagi. Baik. Jadi ketika ayat ini diturunkan, makluman tentang murtad mereka. Dan pada zaman Nabi SAW, gejala ataupun perkara murtad ini tidak berlaku. Kan? Kita tahu maknanya masa hayat Nabi tidak berlaku. Dan gejala murtad ini berlaku ba'da wafatir Rasul, selepas kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Menurut catatan Ibnu Ishaq dalam sirah dia, kan, golongan murtad dapat ditemui selepas kewafatan Nabi. Dan dia mencatatkan ataupun menulis bahawa kebanyakan orang Arab pada masa itu murtad dan meninggalkan masjid. Kan? Dah tinggal dah masjid. Sebab apa? Sebab Nabi mati. Kan? Nabi yang ada membimbing, menyuruh umat kepada kebaikan, kepada agama, dah mati, so mereka hilang punca. Kan? Jadi situ kita nampak bahawa mereka itu menerima Muhammad sahaja. Kan, mereka tidak terima sebenarnya Tuhan kepada Muhammad. Tak sebenarnya, kan? Sebab apa? Sebab mereka tak faham. Okay, jadi tinggalkan masjid kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan satu lagi di Ju'ai. Ini apa panggil nama sebuah benteng. Kalau kita kata 2 masjid besarlah, kan. Jadi artinya yang ada di Madinah dan ada di Mekah. Baik. Kalau kita melihat dari sudut latar belakang sejarah juga, kita akan dapati bahawa kabilah-kabilah ataupun suku-suku Arab ini yang saya dah mention pada kuliah yang lalu, setiap kabilah ini ada masjid dia. Kan, kalau bahasa kita ni kampung lah. Setiap kampung ni ada masjid dia, kan. Kerana kabilah ni, orang Arab dia duduk dalam satu klan ataupun satu kabilah. Ini kabilah ni, okey, kampung ni, okey, kabilah A.
kampung B ni kabilah B kan. Jadi ada masjid yang tersendirilah. Dan inilah yang dimaksudkan. Jadi nak tunjukkan bahawa bila Nabi mati, bila Nabi wafat, orang Arab dah hilang punca dan mereka mula tinggalkan masjid dan sudah lagi tidak beribadah di masjid. Sebab apa? Sebab yang menjadi julukan dah meninggal. Kan? Baik. Dan gejala murtad mereka ni dapat dibahagikan kepada dua. Tadi ada disebutkan. Pertama ialah golongan yang menolak semua aturan syariat. Sini semua tak boleh pakai, contoh gitulah. Dan yang kedua ialah golongan yang menolak kewajipan zakat. Mereka kata kami tak nak bayar zakat aja, tapi kami masih lagi solat kan, kami masih lagi kami menunaikan puasa tapi tetap tidak mahu mengeluarkan zakat. Kan? Tetapi tak nak bayar zakat. Artinya dari sudut keislaman mereka masih lagi menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Cuma mereka tak nak bayar zakat, jadi seolah zakat itu hanya dikenakan dan wajib pada hayat Nabi saja, selepas Nabi wafat sudah tidak diwajibkan lagi. Maka Abu Bakar Siddiq, ini juga kita maklum tuan-tuan tak? Kita maklum dari sudut jarah, bila mana kita baca sejarah, Abu Bakar mengambil alih tampuk pemerintahan selama 2 tahun dan dia banyak melakukan apa panggil pembenterasan golongan yang ingkar membayar zakat ini. Baik. Jadi justru Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu semasa pemerintahan beliau selama 2 tahun banyak menghabiskan masa untuk memerangi golongan ini. Termasuklah hantar beberapa pasukan pasukan tentera yang antara lain dipimpin oleh ini panglima perang yang tersohor kan, Saifullah Khalid bin Al-Walid. Kan? Baik, hebat-hebat Khalid pun dia tidak mati di medan tempur, dia mati atas katil tak, kan? Itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, okey, mukjizat Quran. Syekh Asy-Sya'rawi dia jelaskan tanda dan bukti mukjizat Quran ni. Bila orang yang baca Quran, kita akan tengok. Kita akan tengok, tadabbur, perhati kan. Baik. Jadi pada ayat 54 surah Al-Maidah yang sedang kita bincangkan ini, Allah menggunakan perkataan saufa. Allah gunakan perkataan saufa. Saufa apa makna? Akan. Satu lagi sa, kan? Sin saja. Sin saja juga dengan makna akan, kan? Jadi sa ni akan maknanya dengan jarak dekat. Adapun saufa ni menunjukkan akan juga tapi dengan tempoh masa yang jauh lah, belum lagi. Kan? Sausafiru ghadan. Saya akan musafir besok. Sa tadi itu menunjukkan jarak tadi itu esok ataupun lusa. Berbanding dengan saufa ni akan juga tapi akan tak tahu bila. Kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mengetahuinya. Baik, jadi ketahuilah bahawa peristiwa yang berlaku selepas itu merupakan salah satu ciri kenabian yang muncul menerusi lisan Nabi SAW. Ada dalam selepas ini ada hadis daripada riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lain yang menceritakan tentang dua golongan, dua manusia yang Nabi dah sebut dah. Ini maknanya peristiwa akan datang. Baik. Jadi balik semula kepada ayat ini, fasaufa ya'tillahu, maka Allah akan datangkan kepada kamu biqaumin, dengan satu kaum yuhibbuhum, yang mana kaum tadi itu yang mana Allah mencintai mereka, dan wa yuhibbunah, dan mereka juga kasih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pada awalnya gejala murtad ataupun redah ini dia berlaku di Yaman. Yaman berada di selatan semenanjung Tanah Arab, kan, selepas Hajjatul Wada tahun ke-10 Hijrah, kan, tahun ke-10
Hijrah ketika Nabi SAW masih ada. Kan Nabi masih hidup lagi, dah berlaku. Kan. Baik, kawasan ini ada seorang orang panggil apa? Orang Kelantan panggil Tok Bomoh ataupun dukun. Kan, yang namanya adalah Abhalah bin Ka'ab, yang pandai melakukan silap mata. Kan silap mata bukan silap mata apa kita panggil yang biasalah. Biasa dia menggunakan apa black magic lah biasa bukan yang silap mata biasa. Silap mata yang biasa ialah kecepatan tangan kan dalam dan juga ada tipu helah. Mungkin tuan-tuan pun tengok orang yang main kad ke apa dia buat jari macam ni kan dan sebagainya. Itu ialah dari sudut trik dia kan. Dia tidak gunakan magic atau black magic. Dan bila kita tengok, okey, contohlah David Copperfield. Adakah betul dia menggunakan silap mata yang biasa ataupun memang ada black magic di situ? Allahu a'lam. Baik, dalam buku-buku sejarah menyebutkan bahawa nama dukun tu adalah Al-Aswaq Al-Unsi. Al-Aswaq Al-Unsi yang lebih dikenali sebagai pendusta. Kan? Sebab ini hadis Nabi ni, Nabi ada menyebutkan bahawa si fulan ni adalah pendusta. Baik, Imam Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain ada merekodkan hadis berkenaan dengan lelaki ini. Okey, ada sabda Nabi SAW. Okey, yang ni yang panjang, kita tengok yang pendek dulu. Okey, Nabi kata ketika tidur aku didatangi oleh dua penjaga, makna Nabi mimpi. Kan, kalau dalam kitab hadis sahih Muslim, kitab Ar-Ru'ya, makna kitab bab mimpi ni. Jadi ketika tidur Nabi bermimpi. Kan, Nabi bermimpi dan Nabi didatangi oleh penjaga kekayaan di bumi. Dia letakkan 2 gelang emas pada kedua tangan aku. Namun begitu, gelang bukan gelang ni, sorry, gelang. Masa typo tadi tu silap. 2 gelang emas. Kan, 2 gelang emas. Tidak ada ceritalah besar mana kan, walaupun agak besar. Jadi 2 gelang emas pada kedua belah tangan Rasulullah. Namun begitu gelang tadi besar bagi Nabi lah. Nabi kata begitu. Lalu dia memerintahkan aku, penjaga kekayaan tadi tu, untuk tiup gelang tadi. Kalau kita tiup lah. Macam mana tak tahulah tiup kan, sehinggalah gelang tadi tu terlucut daripada kedua-dua tangan. Dan kedua gelang itu merupakan petanda. Rupanya ada tabir mimpi. Kan? Bahasa Arabnya takbir. Kan? Orang Melayu panggil tabir. Baik, kedua-dua gelang tadi merupakan petanda 2 orang pendusta yang ditemui semasa aku hidup. Artinya, 2 makhluk ni ada dah pada zaman hayat Nabi. Kan? Seorang pendusta di Sana'a, Yaman. Dan seorang lagi di Al-Yamamah. Kan, di Al-Yamamah. Baik, kita tengoklah hadis sikit. Imam Muslim merekodkan dalam sahih dia, yang inilah dia. Ini panjang, ini dalam disiplin hadis dipanggil sanad hadis kan. Dia ada rangkaian nama perawi, mula daripada Muhammad bin Sahal At-Taimi. Maknanya Imam Muslim mengambil hadis ini daripada Muhammad bin Sahal At-Tamimi. Kemudian Abu Al-Yaman, kemudian Syuaib, kemudian Abdullah bin Abi Husain, kemudian Nafi' bin Jubair daripada Ibn Abbas. Okey, qala, kata Ibn Abbas, qadima Musailamatul Kazzab ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Jadi Musailimah al-Kazzab ni pergi jumpa Nabi lah, pergi jumpa Nabi di Madinah. Faja'ala yaqulu in ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'atuhu. Faqadimaha fi basharin katsir min qaumih fa aqbala ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'hu Thabit bin Qais bin Shammash fi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam qit'atu jaridah hatta waqafa ala Musailamah fi ashabi qalu. Nabi kata lau sa'altani hazil qit'ata ma'ataitu kaha walan ata'adda amrallahi fika wala in adbarta la yaqirannaka Allahu wa inni
la'araka allazi uritu fika ma uritu wa hadza sabit yujibuka anni. Kemudian pun Salman Surafah, dia pun pergilah. Baik. Jadi satu hari Musailamah Al-Kadzab. Ini kita tahu kan? Kita tahu bahawa Musailamah Al-Kadzab ni kita belajar, kita dengar daripada kecil lagi. Ni nabi palsu tak kan, manusia yang mengaku nabi kan. Okey, dia pergilah ke Madinah pada zaman Nabi dan dia kata, okey, jika Muhammad serahkan urusan kepada aku sepeninggalannya. Kan? Nescaya aku mahu mengikuti jejaknya. Kan? Lalu Musailamah okey, balik semulalah ke tempat dia di mana? Kan? Tempat dia di mana tadi tuan-tuan? Ada dua tempat di sini. Kan? Satu di Sana'a, satu di Al-Yamamah. Mana tempat dia? Baik. Jadi dia balik semula ke tempat dia, kemudian Nabi SAW bersama dengan Thabit bin Qais bin Syammas pergi jumpa Musailamah. Nabi bersama dengan Thabit bin Qais bin Syammas pergi jumpalah Musailamah, dan pada masa itu Nabi bawa sepotong pelepah kurma. Dan setelah Nabi berada di depan Musailamah bersama dengan geng-geng dia lah, geng-geng dia ni, Nabi SAW berkata ataupun bersabda, wa inni, ni. Jadi lau sa'altani, sekalipun kamu minta kepada aku sepotong kayu ni, kayu mana? Pelepah kurma tadi tu. Kan? Tidak akan aku berikan. Kalau mau minta pelepah kurma ni pun aku tak akan bagilah pada kamu. Aku tidak akan serang kamu. Aku tidak akan menyerang kamu. Hal itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirimu. Pasal apa? Kan? Dia dah mengaku dah nabi palsu dan sebagainya. Dan kalau kamu berpaling, nescaya Allah akan membinasakan kamu. Baik. Dia masuk kepada poin kita di sini. Kata Nabi lagi, sesungguhnya aku telah mimpi tentang kamu. Nabi dah mimpi, kemudian inilah Sabit yang akan bagi jawapan kepada kamu. Baik, kemudian Nabi pun beralih. Nabi pun tinggallah Musailamah tadi. Dan Ibn Abbas berkata, aku bertanya berkenaan sabda Nabi SAW bahawa aku bermimpi tentang kamu. Kan? Kalau kita rujuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan mimpi ini adalah beberapa riwayat ataupun beberapa hadis, antaranya yang ini, aku bermimpi tentang kamu, kemudian dijawab oleh Abu Hurairah bahawa Nabi bersabda, kan, hadis yang tadilah, ini yang lengkap. Baik, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat sepasang gelang emas berada di tanganku. Berada di tanganku, dan sepasang gelang tadi itu sangat menarik perhatianku. Dalam tidur tu aku dapat wahyu. Bagi kita kena faham tuan-tuan, mimpi Rasulullah adalah mimpi yang sahih, mimpi yang benar. Mimpi yang selain daripada Nabi belum tentu kebenarannya. Jangan mudah kita terima bulat-bulat ataupun lepel-lepel ke, kan? Walaupun orang mendakwa macam-macam. Kan? Kita letak mungkin betul, mungkin salah. Kan, mungkin betul, mungkin salah. Tak semestinya mesti salah belaka dak. Jangan kita pukau, kita tolak belaka. Ataupun juga kita terima belaka dak. Kan, mungkin betul, mungkin salah. Kena lebih berhati-hati. Baik. Jadi aku mimpi tengok melihat sepasang gelang emas ada di tangan aku. Sepasang gelang tadi amat menarik perhatian aku. Dalam tidur aku dapat wahyu supaya tiup gelang tadi tu, sepasang gelang tersebut, dan setelah aku tiup ternyata sepasang gelang tersebut terang. Maka aku tafsirkan mimpi, kan? Aku tafsirkan mimpi bahawa akan muncul dua pembohong ataupun kazab, pendusta. Kan? Kita panggil pendusta lah. Sepeninggalanku, mana selepas daripada Nabi mati, Nabi wafat, ada dua orang kazab ataupun pendusta agama selepas kewafatan baginda. Salah seorang daripadanya ialah Al-Ansi. Tadi Al-Aswad bin Al-Ansi dari mana? Sana'a, kan, Yaman. Dan yang kedua ialah Musailamatul Kadzab, kan, Musailamah dari Al-Yamamah. Baik. Peta dia ada di sini.
Kalau kita tengoklah contohlah kata okey ini Madinah. Ini uh, Yaman kan. Lebih kurang sinilah kalau Sana'a mana tengah ke saya tak ingatlah. Yaman dia ada dua kan, Yaman Utara dan Yaman Selatan dululah zaman komunis. Hari ni dah satu. Jadi jarak antara Madinah bayangkan Nabi juga pernah sampai ke sini mengikut yang disebutkan tadilah. Cuma yang detail tu wallahu a'lam. Baik, jadi balik semula kepada cerita kita dan dukun ini, siapa dukun ni? Si Al-Aswad tadi tu. Kan? Dia ada seekor keldai. Yang dia memang yang dia bela khusus. Dia pera, dia bela khusus untuk tujuan mendidik. Maknanya kalau dia kata ginilah, okey, berhenti. Dia kata pada keldai tadi tu, okey, berhenti, maka keldai tu berhenti. Kalau dia kata okey jalan kan pada keldai tu, maka keldai tu jalan. Dan Al-Aswad tadi itu menganggap bahawa perintah yang ditujukan kepada keldai tadi itu mukjizat. Itu je sebenarnya kan. Dia nak cari bahawa dia ni adalah seseorang yang menerima wahyu juga. Kan kalau Musailamah Al-Kadzab mendakwa Nabi, yang ni pun lebih kurang samalah. Cuma dia kurang popular berbanding dengan Musailamatul Kadzab. Baik, jadi dia menganggap bahawa perintah dia kepada keldai tadi itu sebagai mukjizat yang Tuhan bagi kepada dia. Baik, mengikut catatan sejarah, dukun ini dia dapat menunjukkan teknik yang tersendiri. Kita tentang hipnotis ni untuk nak mempengaruhi hati. Kita pun kadang hari ni ada juga ni dalam kalangan pengamal perubatan yang ada ilmu-ilmu yang hitam sebeginilah, okey, yang boleh mempengaruhi hati dan jiwa seseorang melalui bacaan jampi, serapah, mentera dan sebagainya. Kan mungkin kita yang tak ada pengalaman tak tahulah. Kalau orang yang pernah terlibat, orang yang ada pengalaman ni tuan-tuan, dia ada jampi yang terbalik, maknanya ayat-ayat Quran yang terbalik, dibaca terbalik dan sebagainya lah. Baik. Dan si dukun ini ataupun Al-Aswad ini juga dia boleh mempersembahkan keajaiban sehingga dia boleh menguasai dan mempengaruhi Raja Yaman. Biasalah kalau zaman dulu-dulu pun kan, dia ada pawang istana, dukun istana tak kan. Lebih kurang macam itulah. Lalu dia okey mengumumkan dia tu murtad. Dan seterusnya dia kuasai Sana'a dan juga daerah yang terletak antara Taif dan Bahrain. Kalau tengok betul ni tuan-tuan, mana Taif? Ni. Daripada sini ni sampai ke Bahrain. Bahrain kawasan sinilah. Kan? Ni Bahrain. Artinya daripada sini ni Taif ni ke Bahrain. Bawah ni sampailah kepada bawah kepada selatan, mana kawasan Yaman kan, mungkin juga masuklah. Dulu ni Oman ni pun semua berada di bawah nama Yaman. Kan? Zaman moden barulah masuk secara terpisah. Kita kena ingatlah dari sudut bacaan dan kedudukan. Contohnya kawasan Jordan. Kan? Jordan masuk dalam Syam. Samalah juga Palestin maupun Israel dan Mesir sendiri pun sebahagian ulama ataupun ilmuwan menyebutkan bahawa Mesir juga termasuk dalam nama Syam. Kalau dulu okey Hijaz, ini Hijaz kan. Ini adalah Syam, masuk Jordan, hari ini Lebanon, Israel dan juga kan ni sebenarnya Sinai kan. Dan kalau Mesir sendiri pun dia merujuk kepada Sinai dan juga kawasan utara Mesir lah, terutama Kairah. Sebab kawasan selatan ni kawasan yang panggil yang jauh daripada peradaban manusia. Baik. Kemudian dicatatkan juga ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Yaman. Gubernur di Yaman masa hayat Nabi lagi kan. Nabi hantar Muaz ni kan, Nabi dengan dalam satu hadis yang popular tak. Wa bima taqdi kan, dengan apa kamu menghukum? Muaz jawab kitab Allah kan. Kalau tak ada dalam kitab Allah maka
rujuk kepada sunnah Nabi, dan kalau tak ada juga maka kata si Muaz tadi, sahabat Nabi tadi tu, ajtahidu bil ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapat aku, pendapat yang berdasarkan kepada ilmu yang diterima daripada Nabi, bukannya pendapat yang tidak ada asas. Yang ni kita kena faham juga. Kadang-kala salah guna kan, bila sebut ijtihad, kita berfikir, kita bebas berfikir tanpa kerangka yang ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita faham kan, dalam kerangka ijtihad ini memang menjadi salah satu daripada sumber hukum Islam, tapi berfikir ada kaedah dia, ada yang dibenarkan dan ada yang tak dibenarkan. Jadi bila ketika Muaz jadi gubernur di Yaman, kan, dalam bahasa Arab dia tulis wali lah. Wali ni maknanya gubernur lah kan, penguasa di Yaman. Jadi berita kemurtadan dukun kedai ini disampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian Muaz pun pergi ke Hadramaut, dan di Hadramaut sana dia terima surat ataupun perintah daripada Nabi untuk menghantar beberapa orang kepung dukun tadi, dan Fairuz Ad-Dailami berjaya membunuhnya. Kan, seorang lelaki bernama Fairuz Ad-Dailami berjaya masuk dalam rumah si Al-Aswad tadi dan membunuhnya. Dan ada riwayat menyebutkan membunuhnya di atas katil. Kan, jadi kalau cerita detail kita pun tak tahulah apakah membunuhnya semasa dia sedang tidur kan, dan sebagainya, kerana ada riwayat yang menyebutkan sedemikian. Jadi kita ambil yang ringkasnya ialah membunuhnya kan, artinya mati. Baik, dan Nabi SAW ada menyebutkan dalam satu hadis, pada malam ni, jadi artinya Nabi tahu Al-Aswad Al-Unsi terbunuh. Kan, artinya Nabi tahu, kan, Nabi tahu bahawa Al-Aswad ini yang telah murtad, sebab dalam Islam apabila seseorang itu telah mengisytiharkan kemurtadannya, maka dia boleh dihukum hudud kan, boleh dihukum bunuh kan. Cuma biasanya apa dia panggil, beri masa untuk bertaubatlah 3 hari dan sebagainya, dan kalau tidak maka dijatuhkan hukuman had ataupun hudud. Hukuman hudud artinya matilah. Jadi atas dasar tadi maka Nabi SAW mengarahkan pembunuhan kepada Al-Aswad ni atas faktor yang boleh memudaratkan Islam dan juga keharmonian masyarakat. Kalau hanya sekadar, kalau kita kata ginilah, kalau orang tu jahat dia saja, tak ada masalah dah. Tapi kalau jahat yang boleh merosakkan Islam, boleh merosak dan mempengaruhi umat Islam, maka orang tadi itu layak dibunuh kan, dari sudut sistem perundangan Islam. Baik, walhal jarak antara Yaman dengan Madinah ni jauh. Tuan-tuan perhati tengok kan, berapa kilometer. Kalau kita daripada Madinah ke Mekah ni dalam berapa, 430 lebih kurang. Kan, kalau ke Sana'a ni kan, ke Yaman dah lebih kurang berapa? Barangkali dalam 700 ataupun 800 km. Lebih kurang lah kan. Jadi kalau 700 ataupun 800 km zaman dulu naik kuda tak sampai 1 malam. Tak boleh nak sampai. Kan kuda tu pucuk macam mana pun tak boleh nak sampai. Kalau bas ekspres kita hari ni boleh tak? 700 km mungkinlah kan, perjalanan 12 jam. Tapi Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul, inilah juga kan antara keistimewaan ataupun mukjizat Nabi SAW mengetahui perkara yang mendatang setelah mana baginda diberitahu. Kita kena ingat bahawa tak semua benda-benda yang bersifat gaib Nabi tidak tahu kecuali Allah beritahu. Kan? Kita jangan ingat bahawa dalam bisa kata dalam perang lah, kan, dalam siri-siri peperangan yang besar yang kecil pun takkanlah Nabi tak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak kan. Jadi Allah tidak beritahu. Yang penting ialah umat Islam kena ready, bersiap siaga menghadapi musuh. Kalau dah kata perang kan. Dan kita juga maklum tuan-tuan,
Oh, kalau begitu Rasulullah, kamu berdoalah supaya kita menang dalam setiap perang yang kita hadapi. Tidak, dalam perang Uhud, umat Islam kalah. Apakah doa Nabi tidak makbul? Kan? Jangan kita ingat begitu. Benda yang sebenarnya inilah ada hikmah di sebalik itu. Jadi bagaimana Nabi SAW mengetahui perkara tadi. Jadi sudah tentulah dia merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Baik. Dan kita juga maklum, kan, wahyu ni ada dua lah. Yang pertama Quran dan juga hadis Nabi. Kan? Hadis Nabi ni juga adalah wahyu, namun disebabkanlah hadis yang bagaimana, kan, kerana hadis ni ada yang makbul, ada yang diterima dan ada yang mardud, ada yang ditolak. Kan, jadi perlukan kepada penelitian pendetilan hadis yang manalah, yang hadis yang mana satukah yang dikategorikan sebagai yang makbul. Tak boleh kita pukal, okey, ini hadis ni, kan, tanpa kita semak, oh begini-begini. Hari ini pun banyak juga hadis palsu yang tersebar. Apatah lagi kita dalam bulan haram ini, masuk dalam Muharram pun ada juga hadis-hadis palsu yang disebarkan oleh golongan yang ada pelbagai kepentingan. Mungkin juga sebahagiannya dia nak encourage, nak galak orang beramal ibadah, tapi awal langkah lagi telah salah, iaitu dengan mencipta hadis palsu. Ada juga, dan matlamat tidak menghalalkan cara nak buat baik, tapi mencipta hadis palsu tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Baik. Sifat orang beriman, bila kita baca tadi tu, kita akan jumpa ringkasnya ada 5 lah. Okay, sifat pertama ialah yuhibbu nahum, kan? Yuhibbu nahum artinya Allah kasih cinta kepada mereka dan mereka juga kasih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahawa Allah tidak memerlukan kepada cinta kasih manusia. Perasaan cinta redha satu bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhan. Rasa cinta inspirasi yang mengaitkan suatu kaum dengan Tuhan. Biasalah mana-mana pun ada, kan, adanya belief sistem kepercayaan kepada suatu kuasa. Bagi masyarakat animism, mereka percaya laut, sungai, bukit, bukau dapat memberikan kuasa positif dan negatif, ataupun juga mungkin istilah hari ini aura lah juga, kan, aura yang baik, aura yang positif dan aura yang negatif. Yang ni pun kena ingat, kena hati-hati juga, kan, dari mana datangnya amalan tersebut. Jadi sebab naluri manusia akan kasih cinta kepada sesuatu ini adalah naluri manusia dan disalurkan kepada yang Maha Kuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala lah pencipta segala kehidupan. Termasuklah manusia dan juga perasaan tadi tu, cinta, kasih, sayang, redha, masuklah juga yang positif dan negatif lah. Baik, cinta Allah kepada hamba-hambanya suatu perkara yang tidak diketahui nilainya kecuali orang yang mengenal Allah. Kita tak tahu kalau nak letak harga berapa. Wallahu a'lam. Kan, orang yang mengenal, macam kita ginilah tuan-tuan. Orang yang biasa beribadah. Kan? Orang yang biasa beribadah malam, orang yang biasa puasa sunat Senin Khamis, kan? Jadi mereka dapat merasai, menikmati kelazatan iman dan amal. Kan? Kita yang jarang-jarang ni barangkali tu pun rasa dah, kan, tapi kalau orang yang sentiasa dia cukup rasa cukup seronok dan seolah tak lengkap, tak sempurna hidup dia kalau dia tidak melakukan amalan yang sunat. Yang wajib ini sementara lah dah settle dah, kan, cuma yang sunat ni begitu. Kalau dalam konteks kita ni bab makan lah, biasanya orang kita ni pagi-pagi sarapan roti canai, teh tarik. Kalau tak kena roti canai, contohlah roti canai mamak, tak sah gelisah hari tu. Ku ada lah, kan. Jadi bagi orang yang beribadah, mereka cukup seronok, kan, dalam melaksanakan ketaatan, khususnya amalan-amalan yang sunat. Yang wajib memang dah disebutkan tadilah. Yang kedua ialah lemah lembut.
terhadap kaum dia. Azillatin 'alal mu'minin. Jadi orang yang beriman dia akan bersikap lemah lembut terhadap kaum dia. Maknanya sesama orang Islam. Kau kalau begitu tak boleh ke dengan orang yang bukan Islam kita nak lemah lembut? Boleh juga tengok kepada keadaan yang non-Muslim tadi tu, yang kafir tadi tu, masuk dalam kafir yang bagaimana? Harbi ke zimmi? Kan? Okey, tidak derhaka, tidak menyusahkan orang lain, mereka bersikap rendah diri, lemah lembut, usaha saling ataupun menolong setara seagama, tolak ansur dan penyayang. Inilah yang dimaksudkan dengan lemah lembut bagi kaum muslimin, iaitu azillatin 'alal mu'minin. Kan, lemah lembut bagi orang Islam. Baik, yang ketiga ialah tegas kepada orang kafir. A'izzatin 'alal kafirin, mereka tegas kepada orang kafir. Tegas yang bagaimana? Bukanlah kata kita ni dalam konteks kehidupan kita. Kita belajar, kita belajar tafsir, kita belajar sirah, kan, suasana yang mungkin ada persamaan dan perbezaan. Kita hari ni pula jiran kita orang kafir. Macam mana? Apakah kita nak memusuhi mereka? Tak boleh. Kan? Pernahkah kita seru mereka pergi jalan rumah mereka, misal kata, kan, bercerita tentang keunggulan Islam? Pernahkah tidak sepatah dua? Kan? Ni kadang tengok daripada jauh tu pun tak nampak batang hidung pun, kan? Tengok rumah saja, tengok kereta saja. Baik, jadi tegas kepada golongan kafir ni satu bentuk perlawanan dan darjat. Tidaklah bermakna kita nak dominasi, kan? Tapi kita mesti tegas dalam perkara yang melibatkan akidah. Soal pergaulan, kan, dari sudut kejiranan tidak ada masalah, tapi once apabila melibatkan akidah, okey, tak boleh kompromi. Tak boleh nak kompromi, kan? Baik. Kalau berlaku kematian, macam mana? Oh, tak boleh ni, dia kafir ni, kan? Tak boleh ziarah. Tidak bolehlah ziarah, kan? Tapi ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Nak mendoakan kematian. Nak mendoakan supaya si mati yang bukan Islam tadi tu diberi keampunan. No. Mungkin kita tidak alami, mungkin ada sebahagian daripada kita, okey, yang adik-beradiknya adalah non-Muslim. Dia rasa hari raya pun dia balik ke rumah mak ayah dia yang bukan Islam. Dan kita yang dibesarkan dalam suasana Muslim ataupun Melayu ni tak rasa, tapi bagi sebahagian orang, kan, yang convert ni, yang revert ni, dia menghadapi dilema. Balik rumah mak, contohlah kata, kan, kalau dulu-dulu, okey, 30 tahun dulu. Hari ni orang dah clear dah. Kan yang dalam newspaper kemarin, seorang Cina dah membesarkan anak Melayu. Kan, dia jaga betul. Kan, dia jaga betul amanah bayi yang dia terima berapa, mungkin 20-25 tahun yang lalu. Baik. Dan menegakkan ajaran Islam menghadapi tentangan musuh-musuh Islam, kita maklum. Sama ada orang yang kafir maupun juga musuh dalam Muslimun. Yang keempat ialah ciri orang yang beriman ialah yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad. Jahadah ni ialah jihad, kan, bahasa Melayu pun timur jihad, artinya usaha yang bersungguh-sungguh terhadap sesuatu. Itu maksud jihad, kan, berjihad. Jihad buat makan. Makanlah sungguh-sungguh dak, makan nasi ke, makan burger ke, kan, dan sebagainya, okey, sungguh-sungguh makan. Jadi dalam konteks jihad ini ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan sesuatu, dalam konteks ialah menegakkan agama Allah di muka bumi. Ini orang kita faham belakalah, mudah-mudahan, kan, bila sebut jihad. Namun jangan salah guna dan jangan salah faham istilah jihad ini. Baik, jihad ekonomi pun sama juga, jihad politik, usaha bersungguh-sungguh untuk memartabatkan ekonomi dan menghapuskan rasuah, kemiskinan dan yang sewaktu dengannya. Baik, orang yang beriman, dia kena berjuang. Dia kena berjihad untuk kepentingan Islam, bukan kepentingan diri saya. Ni kadang-kadang saya first. Kan, lepas tu pula kroni saya, keluarga saya, barulah masyarakat dan ummah negara hujung-hujung. Yang penting kalau boleh kau dulu dah.
Bukan untuk kepentingan diri ataupun kepentingan mana-mana pihak, kan? Dan perjuangan mereka hanyalah solid, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yang ni yang rasa tuan-tuan macam mana, kan? Wala yakhafuna laumata laib, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Kan? Nak kena tebal telinga tak? Kena hati kena kuat. Jangan jadi hati tisu, orang kata tak, kena hati kering. Kan? Dalam menyampaikan mesej Islam, pasti ramai manusia akan memusuhi kita. Kan? Ramai orang akan memusuhi kita. Kan? Sebab apa? Orang tak suka. Kan? Benda-benda yang baik. Biasanya. Sebagai contohlah kata dah, okey. Saya dulu-dululah, saya ingat dalam 15 tahun lepaslah adalah Jabatan Bendahari tu. Kita duduk sembang-sembang, saya kata ginilah. Dan juga yang kedua ialah ada jiran banyak tahun lepas, dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz, saya nak pergi bersantai ataupun melancong jalan-jalan bawa anak-anak ke Genting Highland. Saya kata Genting Highland awal penubuhan oleh siapa dan dia terkenal sebagai apa? Kan? Tuan-tuan ada jawapan tak? Kalau rasa nak pergi juga, apakan daya? Pergilah, kan? Tapi kurangkanlah sumbangan dan pelaburan kepada tempat tadi. Faham kan? Kami pergi meeting je. Kan? Meeting pun okey, dia menyumbang juga. Walaupun secara tidak langsung, memanglah kalau bahasa direct tuan-tuan, okey, tuan-tuan tak pergi pun berjudi. Kan? Tapi bila menyumbang kepada owner yang sama, kan? Jadi seboleh-bolehnya elakkanlah kalau boleh, ataupun minimizekan, itu saja, kan? Jadi dalam hal ini mungkin bila kita menyebutkan perkara sedemikian, mungkin ramai yang tak senang hati. Kita akan dikecam secara berjemaah lah istilah hari ni, kan? Orang akan kutuk kita, orang akan cela kita. Sebab hari ni ramai. Banyak isu ni. Cerita bab kantin sekolah. Anak kita makan apa di sekolah? Kan? Bila tanya, okey, kita akan diserang bertalu-talu oleh golongan tertentu ni. Kan? Sebab apa? Oh, kantin tak cukup makanan, tenaga pekerja tak cukup. Contohlah, kan? Dan anak saya sendiri pun bila tanya, kakak makan apa kat sekolah? Dia kata makan biskut yang bawa ataupun roti yang bawa. Kenapa tak makan? Ramai orang beratur. Tak dan. Contoh, kan? Jadi itu pun ramai juga yang bawa bekal dari rumah. Bila diselidiki, tadilah antara yang dapat diketahui ialah pekerja tak ramai, dan kita pun fahamlah situasi keadaan pengusaha kantin pun pasca ataupun dalam musim pandemik ini begitu dan begini. Bukanlah kata nak menyalahkan secara total, tidak, kan? Hanya sekadar menyebut saja, dan kita tanya anak kita makan apa. Baik, jadi sudah tentulah pelbagai bentuk celaan, penghinaan, ancaman, ugutan dan lain-lain yang akan diterima. Malah Nabi SAW pun kita maklum sampai kepada usaha nak bunuh budak. Kita hari ini bukanlah kalau begitu kita pun kena, kan? Memanglah kalau kita yang agak agresif, barangkali kita juga akan menerima ugutan dan ancaman oleh mereka yang tidak senang hati kepada kita bila mana kita menegur biasanya secara terbuka. Justru Allah dan Rasulnya perintahkan kepada allazina amanu, jangan takut kepada celaan manusia. Melaksanakan kerja-kerja Islam ini memang kita akan dikecam, dicela oleh sama ada yang mencela itu adalah orang yang mengaku Muslim, kan? Ataupun musuh-musuh Islam. Sama ada juga secara jelas ataupun secara tidak jelas. Wallahu a'lam. Kan? Buat benda baik memang macam itulah. Kadang-kadang kita manusia, kita ada kesilapan. Kesilapan yang sekali ini terus akan dibongkar. Walaupun kebaikan demi kebaikan kita lakukan, itu PA dan perangai manusia. Dan kita pun sama juga. Bila kita jumpa satu keburukan,
usahakanlah untuk menutup aib orang tadi, kan? Kerana kita juga ada aib. Kalau kita buka aib, dan nescaya kita juga akan diaibkan oleh manusia. Kita tak nak tak, maka kita berusahalah jaga dengan sedaya yang mungkin buat salah silap memang itu tidak terlepaslah, kerana kita manusia la yakhlu anil khata' wan nisyan, kan, tidak lepas daripada melakukan kesalahan dan juga lupa. Itu memang lumrah. Cuma kan kita cepat-cepat minta ampun, minta maaf kepada manusia tadi. Mungkin sama ada secara sengaja ataupun secara tidak sengaja kita lakukan perkara tersebut tanpa tujuan yang buruklah. Baik. Sebagai kesimpulan perbincangan kita pada malam ini, dan seperti biasalah, siapa yang nak infak untuk tabung operasi perjalanan kelas ataupun kuliah Akademi Tadabbur Malaysia, bolehlah menyalurkan infak ataupun sumbangan anda itu kepada akaun yang biasa yang tertera di Bank Islam sebagaimana biasa. Baik, jadi sebagai kesimpulan, ada ni sumbangan ikhlas untuk melangsungkan kelangsungan kelas anjuran tadabbur Akademi Tadabbur Malaysia, bolehlah disalurkan ke akaun Bank Islam yang tertera. Baik, sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita pada malam ini, kita dapati 5 sifat. Yang 5 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya ayyuhallazina amanu, kan, wahai orang beriman, siapa yang murtad dalam kalangan kamu, siapa yang murtad dalam kalangan kamu, tadi bila kita baca ayat, maka Allah akan datangkan satu kaum yang mana Allah kasihkan kepada mereka yuhibbunahum, dan juga yuhibbunah, dan kaum tadi juga kasihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat orang mukmin ada 5 ciri yang kita dapati daripada ayat 54 surah Al-Maidah ini. Yang pertama ialah lemah lembut, kan? Kita baca yang pertama ialah saling mengasihi. Dan yang kedua ialah lemah lembut terhadap orang mukmin. Yang ketiganya ialah tegas kepada orang kafir. Yang keempatnya ialah berjihad fi sabilillah, kan, dengan apa jua caralah, kan, setakat mana yang termampu. Dan yang kelima ialah tidak takut celaan, kutukan, kecaman masyarakat. Dan kalau kita takut, memang kita tak ke mana. Dan apatah lagi dalam dunia zaman fitnah hari ini. Jadi saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan perkongsian ringkas kita selama 1 jam bersiaran yang dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia ini ada manfaatnya sedikit sebanyaklah. Yang lemah itu daripada kelemahan diri saya mohon ampun dan maaf. Kita sudahi dengan lafaz yang mulia. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas sumbangan, dukungan, kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati majlis ilmu kita dan memberkatinya. Sekali lagi, aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Thank you, Ustaz.